Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana hari ini kita dapat bersama-sama dalam sesi untuk kita semua. Kita akan mengikuti satu sesi iaitu khusus penggunaan Microsoft Teams sebagai salah satu alternatif untuk kita melaksanakan mesyuarat online. Dan saya rasakan hari ini kursus ini sangat bermakna lah bagi semua pentadbir, semua guru, kerana hari ini kita akan mempelajari Microsoft Teams sebagai satu alternatif kepada Google Meet. Sebagaimana yang kita tahu, Google Meet sekarang ini telah menghadkan dari segi bilangan peserta. Dan saya dapat maklumat tentang bermula bulan Mac nanti, Google akan menghadkan dari segi masa pula. Jadi untuk kita mesyuarat panjang, mungkin kita akan menghadapi masalah lah nanti. Okey, Alhamdulillah bersama dengan kita ini, insyaAllah kita ada Cikgu Zawiyah dan kita ada penceramah yang kedua iaitu Ustazah Roslina. Okey, so selamat datang pada dua penceramah kita nanti, insyaAllah. So terima kasih Ustazah Roslina kerana last minute dapat menyertai sesi ini. Kerana sesi ini insyaAllah kita akan ada beberapa amali lah bagaimana kita nak melihat bagaimana kita nak setting Microsoft Teams ini supaya kita dapat gunakan di peringkat sekolah kita. Okey, terlebih dulu saya Ahmad Suhaimi Said daripada PPD Kuala Terengganu, sektor perancangan yang akan mengendalikan sebagai moderator lah untuk kursus kali ini. Dan terima kasih pada semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, yang bersama dengan kami hari ini untuk kita bersama-sama mengikuti kursus ini. Jadi sebelum pada itu saya nak bacakan sedikitlah biodata penceramah pertama iaitu Cikgu Zawiyah Hasna daripada SK Chong Wah Wisim. Beliau merupakan pemegang Google Certified Educator Level 1 dan Level 2. Dan dia merupakan juga Microsoft Innovative Educator Expert. Hebat ni. Selain daripada itu, beliau merupakan Master Trainer Microsoft Office 365 untuk workshop, penerima anugerah Gangster International Summit on Innovation and Design Exposition 2020, Future Ready ASEAN Trainer. Di peringkat kebangsaan juga beliau telah mendapat anugerah Finalist Fraud Teacher Award 2019 serta mendapat emas inovasi untuk AIBD 2019 serta mendapat anugerah Platinum Inovasi NISTEC 2019. Dan kita baca penceramah yang kedua yang membantu kita nanti, insyaAllah. Kita ada Ustazah Roslina daripada SK Durian Burung, 22 tahun dalam bidang pendidikan, pernah menerima beberapa anugerah VLE terbaik dan guru advokasi emas kebangsaan. Selain daripada itu, beliau juga merupakan Microsoft Trainer, ada Google Certified Education Level 1 dan Level 2, pernah memenangi inovasi pendidikan dan teknologi. Samalah dengan Cikgu Zawiyah nanti. Okey, so banyak pencapaiannya kalau kita baca. Antara pencapaiannya yang terkini lah yang kita tengok iaitu dia telah menerima sebagai Microsoft Innovative Educator Expert juga, dan telah memenangi satu anugerah iaitu Minggu Penyelidikan Inovasi pada 2020. Jadi saya rasa itu sajalah. Jadi untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan pada Cikgu Zawiyah untuk mengendalikan sesi ini. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Suhaimi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak PD Kuala Terengganu kerana sudi menjemput saya bersama tetamu istimewa kita lah hari ini. Kita bersama Ustazah Roslina juga. Okay, saya Cikgu Zawi Hasnah binti Yusof dari SMK Cemawisen Kuala Terengganu bersama Ustazah Roslina dari SK Durian Burung akan bersama-sama anda lah pada hari ini untuk sesi kursus Microsoft Teams. Bagaimana untuk kita mengadakan mesyuarat dalam Microsoft Teams ni. Okey, sebelum tu saya akan share screen dulu. Kita tengok pengenalan dulu untuk Microsoft Teams ni. Okey. Untuk hari ini kita akan tengok berkenaan dengan asas lah, asas Microsoft Teams ni. Kita akan tengok macam mana rupa bentuk antarmuka Microsoft Teams ni lah. Bagi siapa yang belum pernah tengok macam mana rupa dalam Microsoft ni, nanti kita akan berkenalan lah dengan Microsoft Teams ni. Jadi sesi ni lebih kepada hands on lah. Jadi kalau anda semua belum ada lagi program Microsoft Teams ni, boleh install ataupun lepas ni saya akan tunjukkan cara lah kalau kita install macam mana untuk kita join direct melalui web lah. Kemudian bila kita dah ada program Microsoft Teams ataupun dah masuk ke Microsoft Teams ni, kita akan tengok bagaimana untuk mencipta team untuk kelas atau organisasi. Kemudian untuk menambah ahli, macam mana cara kita nak tambah ahli kepada Teams yang dicipta. Kemudian kita akan macam mana cara kita nak beri link atau kod kepada murid atau guru untuk menyertai Teams ni. Kemudian bagaimana cara untuk kita buat sidang video dan nak beri link sidang video tersebut. Kemudian macam mana cara untuk kita menyertai sidang video melalui pelbagai aplikasi lah, sama ada melalui komputer, melalui program yang kita dah install ataupun melalui laman web lah. Kalau kita tak install, kita boleh join melalui laman web ataupun biasa kita nak gunakan handphone lah, nak join pun boleh, sama ada kita install aplikasi melalui Android ataupun iPhone lah, iOS iPhone tu. Jadi lepas ni kita akan tengok lah macam mana cara-caranya. Okey, sebelum kita teruslah kepada hands on tu, saya nak terangkan sedikit lah apa lebihnya Microsoft Teams ni. Okay, kenapa orang nak guna Microsoft Teams ni berbanding produk-produk yang lain. Sebab kadang-kadang macam Google Meet semua mungkin dia terhad. Okay, kalau Microsoft Teams ni dia untuk sidang video dia boleh lebih sehingga 350 orang lah, lebih daripada 100 lah. Jadi lebih mudah untuk kita uruskan peserta yang ramai. Jadi kalau kita tengok Microsoft Teams ni, dia merupakan digital hub yang terbaik untuk para guru dan pelajar. Dan bukan di kalangan pendidik sajalah. Kalau organisasi yang besar-besar swasta, syarikat seperti Petronas ataupun universiti-universiti pun, mereka memang menggunakan Teams ni kerana mereka melihat Teams ni ada banyak kelebihannya. Kemudian dia akan menyediakan ruang untuk berkomunikasi dan bekerja di mana guru dan pelajar dapat menikmati suasana pembelajaran mengikut pilihan tanpa mengabaikan ciri asas kelas seperti pengumuman tugas dan juga buku nota lah. Kalau kita biasa guna Google Classroom, jadi semua function yang ada dalam Google Classroom tu semua ada dalam Microsoft Teams, malah lebih lagi lah daripada fungsi-fungsi tersebut.
Kemudian sekaligus dapat mempelajari kemahiran bekerjasama dan berkomunikasi menggunakan Microsoft Teams. Maknanya kita boleh buat sesi kolaborasi lah bersama peserta dalam Teams tersebut. Ia adalah platform yang terbaik untuk bekerjasama dengan rakan sekerja untuk menyiapkan projek, integrasi kurikulum dan program-program sekolah. Jadi bukan kita untuk communicate dengan pelajar sajalah, kita boleh juga communicate sesama staff kita. Okay, rakan sekerja. Kemudian pentadbir sekolah boleh berkomunikasi dan bekerjasama dengan semua kekitangan mereka di dalam platform yang sama lah. Seterusnya kita dapat berkolaborasi secara langsung melalui Microsoft Whiteboard. Jadi dalam Microsoft Teams ni dia memang dah ada lah Microsoft Whiteboard. Jadi senanglah untuk kita conteng-conteng, tulis-tulis dalam tu secara online. Dan dapat berkongsi file dengan mudah dengan ahli Teams yang lain. Kalau kita ada file, semua segala bentuk jenis file lah. Okay, Microsoft Word ke PowerPoint ke PDF ke, kita senang untuk kita share dengan semua ahli dalam Teams tersebut. Kemudian semua ahli dalam Teams tersebut dapat memuat naik atau memuat turun file, okay, download dan upload lah yang dikongsi dengan mudah untuk rujukan semua ahli pada bila masa. Seterusnya dapat menyimpan dan merekod sesi mesyuarat sidang video yang dijalankan dengan mudah. Yang ini senang, okay? Kita tak perlu nak share link semua. Jadi bila kita dah rekod, memang video tu akan masuk di dalam Teams tersebut lah. Jadi semua ahli dalam Teams tu dapat akses kepada rekod video yang kita dah buat tu lah. Okey, seterusnya mudah untuk berkongsi sidang video yang telah direkod bersama ahli Teams seperti yang saya telah terangkan tadi. Seterusnya dapat menyisipkan dan memasukkan laman web atau aplikasi lain dengan mudah untuk rujukan pada masa akan datang. Jadi kalau kita kan sebagai pendidik ni terlalu banyak website yang perlu kita ingat, kita nak kena akses. Jadi senang kita terus masuk dalam Teams tersebut. Jadi kita boleh terus nampak lah website tersebut. Jadi daripada apa yang saya telah terangkan tadi, jadi secara keseluruhannya kita boleh simpulkan Microsoft Teams ni adalah satu platform asas yang utama ataupun sebagai one stop center lah untuk semua ahli Teams. Bukan saja untuk kita mesyuarat, okay, untuk kita buat sesi PDP online. Okay, segala jenis aktiviti semua kita boleh buat dalam Teams tersebut. Kerana dia adalah one stop center. Jadi di sini saya lepas ni lah saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita login Microsoft Teams ni. Jadi para penonton lepas ni bolehlah sama-sama kita masuk ke Microsoft Teams lah, sebab sesi pada hari ini lebih kepada hands on lah. Okay, hands on. Jadi ada beberapa cara untuk kita login Microsoft Teams ni. Jadi untuk yang first ni nanti saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita join Teams ni melalui portal Delima. Sebab sekarang kan KPM memang dia nak perkasakan portal Delima ni sebab ramai lagi kalangan kita yang tak tahu apa dia portal Delima. Jadi pada saya kita sebagai seorang guru wajib kita tahu apa yang dikatakan dengan Delima tu, dan kita mesti tahu apa yang konten yang ada dalam Delima. Jadi kalau Microsoft Teams ni kita katakanlah kata berat lah nak install dalam laptop ke, kita tak ada space ke, jadi tak ada masalah, kita boleh join je Teams ni melalui portal Delima tanpa perlu kita install dalam komputer. Okey, kemudian kalau kita tak nak join melalui portal Delima, kita ada choice lain. Kita boleh install ke dalam handphone kita lah, ya. Sama ada handphone anda adalah Android ataupun iOS, okey, iPhone ke, semua kita boleh download lah, ya, ke dalam handphone kita. Jadi sambil-sambil kita
saya bagi teori ni, bolehlah anda cuba download lah ke dalam handphone, okay. Aplikasi Microsoft Teams ni ya, kita type je Microsoft Teams, boleh cuba install dia sekejap je kalau install ni ya. Kemudian macam saya lah, saya lebih suka install ke dalam laptop lah ya, sebab senang, lagipun cepat untuk kita akses. Okay. Jadi lepas ni saya pun akan tunjukkan macam mana cara untuk kita install aplikasi versi desktop, maksudnya untuk kita install ke dalam komputer ataupun ke dalam laptop kita. Itu lebih mudah dan cepat. Okay. Seterusnya ini cara untuk kita download lah Microsoft Teams ke dalam komputer kita. Okay, macam biasalah ya, kita boleh pergi ke Google ya. Google ni kalau kita nak install ke dalam komputer lah ya, ke dalam komputer kita type je Google, lepas kita pergi Google, lepas tu kita type download Microsoft Teams. Jadi kita boleh ambil web dia untuk download Microsoft Teams ni. Okay, dia ada dua pilihan lah. Okay, sama ada kita nak download untuk desktop, maksudnya untuk komputer lah. Okay, untuk komputer sama ada laptop ataupun komputer, kita boleh ambil klik kepada button download for desktop. Okay, kalau kita nak install ke dalam handphone, download for mobile. Okay, ini cara untuk kita install ke dalam komputer. Ini kalau ke dalam handphone lah, ni contoh melalui Google Play Store lah. Kalau kita buka handphone, kita pergi ke Play Store kita just type je Microsoft Teams tu, dia akan ada simbol ikon yang warna purple warna purple, dia ada huruf T tu. Jadi kalau kita belum install lagi sekarang ni, bolehlah cuba install dulu, sebab lepas ni saya akan bagi link untuk masuk ke Microsoft Teams kita. Okay, ini melalui paparan melalui handphone lah. Okay, seterusnya, okay, sekarang ni cara yang paling cepat lah tanpa perlu install ke dalam komputer. Jadi cara ini kita akan login melalui Portal Delima. Okay, Portal Delima. Jadi kalau nak login melalui Portal Delima untuk Microsoft Teams ni, saya galakkan anda guna Microsoft Edge lah. Kalau tak ada masalah untuk join team melalui Chrome, anda boleh teruskan lah. Sekiranya ada masalah, okay, untuk join team ni, okay, boleh guna guna Microsoft Edge, ataupun kita panggil sebagai Internet Explorer. Okay, zaman dulu-dulu kita panggil Internet Explorer, sekarang dia dah upgrade dipanggil Microsoft Edge lah. Okay, jadi kita join Portal Delima ni. Jadi address Portal Delima ni portal.moi.edu.my. Kita buka Microsoft Edge, kemudian kita type portal.moi.edu.my. Okay, sekejap ya, saya tunjuk cara direct ya. Okay, saya kena share semula lah skrin ni. Okay, boleh nampak kan? Ustazah Rasulullah boleh nampak tak saya share untuk yang boleh ya. Okay. Okay, kalau ni saya nak tunjuk kita nak login Portal Delima lah melalui Microsoft Edge ni. Okay, biasa kalau kita lupa lah address untuk Portal Delima, kita type je Delima KPM, okay. Kemudian kita ambil yang kalau untuk yang ni search engine Microsoft Bing ni, dia jatuh ke yang kedua ni, login Google Site.
dia akan ada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Hak Cipta Terpelihara. So kita klik yang ni lah. Kemudian nanti dia akan bila klik tu dia akan pergi ke login lah. Login untuk Delima ni, portal Delima. Kemudian kita log masuk, mesti kalau untuk Microsoft Teams ni saya galakkan anda semua guna ID Delima yang dibekalkan lah pada setiap orang guru. Okey, supaya lebih mudah. Okey, lebih mudah. Jadi log masuk guna ID Delima. Okey, Delima masing-masing. Kemudian lepas tu bila lepas log masuk tu dia akan keluar paparan seperti ni. Okey. Jadi bila keluar paparan seperti ini, kalau anda seorang pelajar lah, katakan pelajar dia nak login Microsoft Teams, dia akan pilih ikon murid tu. Okey, ikon beg sekolah yang warna biru tu. Okey, kalau kita sebagai guru, kita pilih ikon yang kedua. Okey, ikon guru yang beg sekolah yang warna coklat tu ya. Okey, kalau kita klik dah kepada button tersebut, kemudian dia akan keluarlah paparan seperti ini. Okey, bahagian guru mula saya klik dulu. Ni paparan ni. Dia akan keluar paparan ni. Itu. Okey, kita pilih button yang ketiga untuk aktiviti. Aktiviti. Jadi sama, pilih aktiviti. Dia akan masuk kepada paparan ni. Jadi kita pilih yang kedua tu lah. Kita mesti ingatlah untuk ikon Microsoft Teams, dia punya simbol mesti warna purple. So kita klik yang kedua. Jadi bila lepas kita klik tu dia akan masuk ke paparan Microsoft Teams lah. Macam saya, sebab saya dah buka saya punya apps ni, dia akan keluar beginilah. Okey. Jadi saya akan itu cara untuk kita login melalui portal Delima. Ataupun kalau anda tak dapat login melalui portal Delima, boleh juga install. Saya akan bagi link untuk join Microsoft Teams ni. Okey, nak apa kat mana? Join link. Dekat ni, dekat apa, live chat tu. So okey, biasanya okey, kalau kita masuk kepada Microsoft Teams ni, ada tak bagi link? Sebenarnya untuk join Microsoft Teams ni dia ada dua cara lah untuk kita join. Sama ada kita klik kepada link yang diberi ataupun kita gunakan kod. Okey, kod kita pada pagi ini nampak tak? S783 RIGA. Cuba Ustazah Ruslan tulis pada komen tu. Sama ada untuk join melalui kod, okey, ataupun melalui saya mencelah perlu diingatkan kalau kita join melalui browser, ni lah kan, jadi kita tak boleh nak join melalui kelas, kita hanya boleh join meeting saja. Kalau kita gunakan apps, daripada apps tu jadi kita boleh masuk melalui kelas. Okey. Okey, ada tak link? Okey, untuk join. Dah ada. Link tu dah dimasukkan kod tu kan. Kodnya S78 RIGA, huruf kecil. Huruf kecil semua, ataupun anda semua boleh klik kepada link yang diberi dekat komen tu untuk join kepada Microsoft Teams. Okey. Jadi sambil-sambil saya tunggu peserta join kepada kepada team yang saya dah buat ni, saya terang dululah interface untuk Microsoft Teams ni.
Jadi saya galakkan anda semua join menggunakan ID delima masing-masing lah ya. Senang untuk di bawah satu organisation ni. Okey, saya tunggu anda join dulu. Sambil-sambil tu saya akan terang dulu interface dalam Microsoft Teams ni ya. Okey, kalau kita tengok pada paparan ni ya. Ini paparan muka depan lah ya, paparan muka depan untuk Microsoft Teams ni. Okey, kalau kita tengok butang loceng di atas tu, butang loceng, gunakan butang ini untuk beralih ke activity feed, check your team assignment calendar and files. Okay, segala aktiviti dia akan masuk dekat butang loceng tu ya, segala aktiviti yang kita dah buat dalam Microsoft Teams tu. Kemudian ada button untuk chat, kemudian seterusnya button Teams. Button Teams tu untuk lihat dan takbir urus team. Jadi untuk kita lihat semua team yang kita dah buat, okay, ataupun yang telah kita join, kita boleh klik kepada button team tersebut. Okey, kemudian untuk cari aplikasi yang lain lah, button titik 3. Dia ada button apps ya untuk tambah aplikasi. Seterusnya dia ada button create a team. Button create a team tu untuk kita buat team lah. Kalau macam dalam Google Classroom tu, kita create class, dia panggil kan dalam Google Classroom. Kalau dalam team ni dia panggil create a team. Team sama ada kita nak buat team untuk kelas kita ataupun kita nak buat team untuk sekolah kita ke, okay, untuk persatuan dan sebagainya lah. So kita boleh ambil button create a team tu. Ataupun kalau kita nak join lah, macam tadi kan saya dah beri code untuk join team yang telah saya buat untuk sesi pagi ni. Jadi kalau dah ada code, kita join a team with a code saja. Kita just masuk code je lah. Ataupun saya dah beri link tadi, boleh je join, klik kepada link tersebut. Okay. Saya tengok. Nampaknya dah yang masuk ni room. Ni dah ada. Dah ada yang tadi lah cikgu Mak Khairi dah masuk. Okey. Sekejap saya tengok. Dah masuk, cuma kita tak masuk join untuk meeting lagi, kita masuk room dulu. Bilik dulu masuk kan. room dulu. Share semula. Tu dah ada yang dah masuk room tu. Maknanya kalau anda berjaya masuk tu, kira okey lah tu. Maknanya tak ada masalah, sebab ramai yang kata banyak masalah nak join team dan sebagainya. Maknanya kalau dah berjaya masuk tu, satu objektif dah tercapai dah pada pagi ini. Sebab apa, dah ikut step yang betul dah tu, cara nak masuk room team tu kan. Bukan ni maksudnya dia ni macam classroom lah juga, dia ada kelas dulu, tapi kelas ni permanent. Sampai bila-bila tak bubar selagi kita tak delete kelas tu. Dan jadi, kita boleh join meeting bila-bila masa menggunakan link yang sama dalam kelas tersebut. Okey. Jadi kalau kita tengok, saya tunggu lagi lah beberapa peserta lagi untuk join. Okey, kalau kita tengok pada paparan saya ni, ini ialah tim yang telah saya buat ataupun yang telah saya join lah. Dia keluar, ada banyak-banyak macam ni. Ini semua tim lah, kalau dalam Google Classroom kita panggil kelas lah. Okey. Jadinya katakan saya tunjuk cara nak buat team ni. Okey, macam tadi anda semua join team. Okey, join team. Contohnya saya bukalah kursus team kita hari ni, nama dia kursus Microsoft Teams. Kita dah ada ucap selamat pagi semua, Tuan Haji Khairi, okey. Cikgu Pun Peyun, okay, Wan Ahmad Rapani, okay, ramai lagi, okay, maknanya anda semua dah berjaya join team. Jadi saya ucap tahniah lah untuk yang pertama kali ni untuk join team ni. Kita
Tengok kepada Ya, ada pertanyaan. Tadi kan tanya macam mana boleh masuk melalui MOE. Sebaiknya guna MOE lah, senang. ya, senang. Kita di bawah satu organisasi. Okay, apa-apa urusan senang. Okay, dia maksudnya akses dia lebih lagi lah. Dia tak Okay, ada kita dah menjawab persoalan Cikgu Rumaizah. Lebih baik kita gunakan MOE lah. Jadi di sini saya boleh tengok peserta yang dah join ni kat sini. Mungkin paparan anda tak samalah. Kalau ada boleh je tengok, kita klik dekat titik 3 tu. Okay, kita klik pada manage team tu. Ya, manage team. Jadi dia akan keluarlah paparan members ni. Jadi kita boleh tengoklah peserta yang join kepada team kita. Okey, katakan kita dah berada pada paparan ni. Lepas ni saya nak masuk balik pada group ni. Cuma saya sekarang ni saya nak tunjuk macam mana cara lah kita nak buat team baru untuk sekolah kita ke, untuk pelajar kita ke. Jadi nak balik kepada paparan yang tadi dah tak tahu nak pergi mana kan. Jadi caranya kita klik 2 kali je dekat ikon team yang belah kiri tu. Dia ada satu ikon teams, ikon yang gambar kepala orang tu sebelah kiri. Okay, ikon yang ketiga lah kalau dekat saya ni, paparan saya ni. Kita klik je 2 kali. Double klik. So kalau saya dah ada banyak team ni, dia akan keluar macam paparan ni lah. Okay, banyak petak-petak ni. Okay, kalau anda semua belum ada lagi team, mungkin ada satu je. Okay, team yang anda dah join. Okay, untuk kalau katakan nak buat team yang baru, okay, kita ambil je join or create team ni. Dia ada satu button dekat atas kanan. Dekat atas sebelah kanan ni. Okay, kalau di atas sekali dia ada gambar bulat tu kan, gambar profile tu. Kalau anda belum letak gambar lagi, mungkin ditulis dengan huruf, okay, huruf nama je. Okay, bawah button bulat tu dia ada satu button join or create team. Okay, dia akan keluar paparan yang tadilah masa mula-mula anda masuk tadi. Join or create a team. Okay, macam tadi anda pilih kalau join melalui code, kita klik button yang kedua tu, join a team with a code. Okay, kalau kita nak buat team yang baru, kita ambil je ikon yang pertama tu, create a team. Okay, create a team. Kalau kata kita nak buat team untuk pelajar kita, kita ambil ikon kelas yang gambar beg sekolah tu untuk pelajar. Okay, kalau button yang kedua untuk TLC lah, untuk sesama rakan guru, kalangan panitia kita ke, okay, ataupun tim inovasi kita ke. Okay, kalau macam sekolah, kalau para pentadbir para pentadbir dia nak buat tim tu guru-guru dia boleh ambil button ketiga, staff tu, button staff. Okay, untuk kita buat tim sesama warga sekolah kita. Okay, kemudian other tu kalau kita nak buat tim tu persatuan ke, kelab sukan ke dan sebagainya lah, segala aktiviti yang lain lah. Okay, bisa kita ambil other. Okay, biasanya saya guna 3 je lah, kelas ataupun PRC ataupun staff. Jadi kalau untuk macam pagi ni, untuk mesyuarat ni kita ambil lah untuk staff lah ya, untuk pengendalian mesyuarat. Okay. Kemudian dia keluar, bila kita klik je button staff tadi, dia akan keluar lah create your team, kemudian name. Kita namakan team kita lah. Okay, contoh macam team saya yang anda join tadi, nama team kita kursus Microsoft Team 2021. Kalau anda mungkin nak letak nama pendidik. Pendidik. Okay, pendidik cemerlang ke contohnya. Okay, ataupun nama sekolah, pendidik sekolah anda kan. Ni saya buat contoh je lah. Okay.
Kemudian description ni kita boleh tulislah penerangannya lebih lagi kepada teams tersebut. Kalau anda nama team anda tadi pendidik sekolah lah, pendidik SMK Johor Hussein, penerangan dia guru-guru semua guru-guru SMK Johor Hussein dijemput join team kita ataupun yang ni kalau kita tak nak tulis description boleh tinggalkan je. Ni untuk pengetahuan orang lain lah, untuk tengok apa detail berkenaan team tersebut. Okay, kalau tinggal kosong pun tak ada masalah. Okay, yang ni privacy, kalau kita pilih private, only team owners can add member. Maksudnya kalau kita buat private, kita je yang boleh add peserta yang nak masuk kepada team tersebut. Okay, jadi kalau nak senang, kita pilih je private lah. Kalau kita nak buat, kita pilih je public untuk kalau kita nak buat untuk sekolah kita. Kalau macam ada grup-grup rahsia, grup-grup sulit tu boleh lah anda pilih private lah. Hanya team anda sajalah. Maknanya owner je yang create team tu saja boleh add peserta dalam team. So kalau nak bagi dia orang masuk terus je macam tadi saya bagi link, anda masuk terus je, tak perlu permission daripada saya. So saya pilih public. Public. Okay, anyone in your organisation can join. Okay, kemudian kita klik next. Okay, klik next. Yang ini start typing a name. Yang ini kalau katakan kalau anda join team guna ID MOE, so saya boleh type je nama guru-guru kita lah. Macam kalau saya nak type Ustazah Roslina, Ros, saya type Ros je, dia dah keluar dah. Tapi kena tengoklah ID dia sama ada G ke. Kadang-kadang Roslina ni ada juga murid kan. Dia type, bila type Ros ada keluar semua Ros yang ada nama Rusman Abadi lah, okay. Mary lah, semua cikgu sekolah saya lah, okay, yang bawah tu. Okay, jadi kalau kita type nama penuh mungkin dia keluar lah. Kalau Roslina mungkin di seluruh Malaysia ni ada ramai nama Roslina, so kita kena tengok ID MOE dia pula. Okay, sama ada dia G ataupun M. Kalau G kena tengok pula dia punya kod nombor dia tu. Okay, ni cara untuk kita add orang tu lah. Okay, nak add orang, so kita boleh add. Okay, kita klik add je. Atau kalau kita tak nak add, kita macam tadi saya tak add anda semua. Anda yang masukkan melalui link. So saya tinggal je step ni. So kita boleh skip je lah sebenarnya. Kalau kata kita tahu orang tu, kita boleh search. Kalau kita tak tahu, kita tinggal, kita skip je. Itu contoh untuk kita buat link. Ni dah jadi satu team kat sini. Sebenarnya sangat simple step dia. Okay, dah jadi satu team. Kemudian secara default ni dia punya simbol, dia akan keluarlah ikon dia tu PC. Dia gunakan huruf yang kita type untuk nama team tu lah. Macam tadi saya dah tukar dah ikon dia tu, gambar bumi tu. So kat mana nak tukar ni. Ikon ni pun kadang-kadang penting juga supaya orang boleh identify ataupun orang boleh kenal lah grup kita tu, team kita. Kadang-kadang mungkin ada team nama yang sama, kita tak tahu kan yang mana satu. So penting juga ikon ni, kita tukar ikon. So kalau nak tukar ikon tu, semula kita klik je dekat pensel. Kalau macam saya dah buat team dekat petak kan, petak dia tulis PC tu, kita klik je, dia akan ada gambar pensel. Okay, dia klik gambar pensel, dia akan keluarlah senarai ikon yang interrupt sikit, ada soalan tu insyaAllah. Ada soalan daripada Cikgu Chan. Dah masuk room, kira dah join meeting ke belum? Belum. Itu sebab saya dekat, kalau dalam group tu dia ada satu link lagi untuk join meeting.
Okey, yang tu saya tak masuk lagi. Kalau anda semua dah klik pada join a link meeting tu, itu baru masuk kepada link meeting. Dia ada 2 link lah, macam tadi yang saya beri dekat Seringyat tu, itu adalah untuk join group sahaja. Join bilik darjah lah kiranya, kalau bahasa Google Classroom tu masuk bilik darjah dulu. Masuk Barulah bilik nanti dulu. kita ajak masuk meeting. Sekarang kita tak meeting lagi, masuk bilik darjah dulu. Macam tu. Kenalan dulu dengan kawan-kawan dalam bilik darjah. Bagi chatting dululah sambil-sambil tu kan, sambil dengar saya berceloteh ni. Okey, soalan kedua, nampak ada soalan kedua. Kena add seorang-seorang ke? Tak payah. Tu saya tunjuk je cara nak add seorang-seorang. Okay? Kalau kata kita tak tahu, macam sekarang kan saya tak tahu siapa peserta yang nak join. So saya skip je step tadi tu. Kita cuma beri link. Lepas ni saya ajar macam mana cara nak beri link tu atau kod. Sebenarnya tak perlulah kita nak add seorang-seorang. Mesti penat lah kalau pelajar kita ada 40 orang, seseorang kita nak add. Memang letih lah. Biasa kita bagi link ataupun kod je. Tu cara yang optional lah kalau kata nak kod lah, ada pelajar kita tertinggal nak masuk ke apa, so kita boleh lah add dia. Okay. Okay, Cikgu Mi. Okay dah, tak ada soalan lain. Okay, tadi saya sambung, kita nak pilih ikon ni. Okay. Dia dah bagi dah pilihan ikon ni, katakan kita tak berkenan jugalah ikon ni, nak letak lah logo sekolah ke apa. So kita boleh upload lah, dia ada satu button upload ni atas ni, kita upload je logo sekolah kita. Okay, contoh kata saya nak guna je yang ni, okay, kita pilih lah mana-mana, kemudian kita update je. Okay. Kita update, so dia akan tukar lah ikon untuk team kita tu. Itu cara lah untuk kita tukar ikon. Okay, seterusnya kita dah buat team ni, kita nak bagi link. Ni baru saya tunjuk cara macam mana kita nak bagi link kepada orang lain lah. Dia sama ada beberapa option lah, sama ada kita bagi link yang panjang-panjang tu ataupun kita beri kod. Okay, caranya dekat sebelah nama tim kita, macam tim saya yang saya baru buat ni lah, nama dia Pendidik Cemerlang. Okay, di tepi ni dia ada titik 3. Ni untuk yang tim yang kita baru buat lah. Mungkin ya dalam tim yang anda join tu mungkin paparan tak sama sebab anda adalah peserta je. Dia kalau yang saya tunjuk ni adalah paparan owner kepada si pembuat tim tu. Okay, jadi kita semula dekat nama tim kita Pendidik Cemerlang, kita klik pada titik 3 sebelah dia. Kemudian kalau nak cepat kan, kita nak bagi link, biasa kita sukalah bagi link, kita forward dekat Telegram ke, kita forward dekat WhatsApp ke. So cara nak ambil link tu, bila klik dekat titik 3 dia ada satu button rantai ni, nama dia Get Link to Team. Get Link to Team. Get Link to Team ni maksudnya link untuk masuk kelas tu, untuk join team tu. Bukan link untuk mesyuarat lagi. Sebenarnya boleh je kalau kita tak nak masukkan dia dalam grup tu, kita nak bagi link mesyuarat terus pun boleh, tak ada masalah. Ni cuma secara proper lah, secara lengkap kita bagi dia masuk kelas dulu, barulah kita bagi link mesyuarat. Okay, so tadi ada satu soalan lagi. Cikgu Nur Aini ni dah cuba join dengan kod tetapi dia kata tak boleh join dengan kod tersebut. Okay, mungkin ada penjelasan sikit lah, insyaAllah. Kalau tak boleh join dengan kod, cuba join dengan link. Dia sama ada dia guna handphone ke dia guna laptop tu. Kalau laptop, kalau login menggunakan portal D5, to be safe lah, untuk selamat kita join guna Microsoft Edge lah. Sebab kadang-kadang Chrome ni dia tak berapa compatible dengan Teams. Mungkin dia ada konflik ID kat mana-mana, mungkin dia ada problem. So digalakkan anda guna Microsoft Edge ataupun Internet Explorer lah.
masuk portal Delima, kemudian buka team. Kalau melalui web lah. Kalau melalui handphone tu try join melalui link yang diberi, dan kalau bermasalah tu kena cuba lagi sebab mungkin data lah dia perlukan signal internet yang kuat jugalah untuk join tu. Okay. Kalau tak boleh melalui kod, guna melalui link dan masuk melalui ID MOE untuk selamat. Okay. Untuk selamat. Okay, kemudian tadi sambung saya sambung nak bagi link. Okay, semula. Tadi titik 3 nak bagi link, ambil rantai, get link to team. Get link to team. Ni link panjang-panjang ni kita copy lah, kita klik button copy, kemudian kita paste je di mana-mana yang kita nak beri, ke Telegram ke WhatsApp ke. Tu link untuk pelajar join ataupun rakan-rakan guru kita join team tersebut. Okay. Ataupun kalau kata tak nak bagi link, nak bagi kod, sebab kadang-kadang ada orang tanya kod apa kan, kod grup kita apa. So kita sebagai pembuat team tu kena tahu kat mana kita nak ambil kod tu, nak bagi orang masuk kan. So cara nak dapatkan kod tu sama juga, kita pergi dekat titik 3 ni, kita pergi kepada manage team. Ni manage team ni, ni kalau kita buat team tu akan adalah paparan ni. Kalau team yang anda join mungkin dia menu dia mungkin terhad sikit lah sebab anda bukan owner kepada group tu, hanya member. Untuk owner ni dia ada semua paparan, ada 5 tab tu. Okay, members, channel, setting. So bila dah masuk ke bahagian ni, manage manage apa tadi yang titik 3 tu, manage team. Kita nak beri kod tu kita mesti pergi dekat setting, tab setting. Okay, kalau kita bukan pembuat team, maksudnya kita ahli je, kita takkan ada lah paparan setting ni. Okay, hanya yang creator sahaja ataupun owner group tu. Okay, pergi dekat setting and then kita pergi kepada team code. Ni bawah ni team code ni. Tu nak bagi kod, cara nak bagi kod tu. Okay, kadang orang tanya kan tadi kod apa, so kita pergi kepada team code, kemudian kita generate. Kita kena generate sendiri kod tu, klik je button generate. Okay, so dia bagi kod ni, katakan macam susah kan nak faham, takut kadang-kadang pelajar kosong takut tertukar dengan O lah apa kan. Bukan saja pelajar, kalangan guru kita pun kadang tak nampak O ke kosong ke, so kita tak nak kod ni. Jadi kita boleh reset je, ambil lain. Reset je, tukar kod lain, tengok okey tak, macam senang tak orang nak join guna kod yang kita buat tu. Kalau kita okey, kita copy lah, klik je copy. Kalau tak okey lagi, reset lagi. So dia akan auto generate untuk kita. Biasa kalau saya kadang elakkan lah O dengan ataupun kosong ni. Kadang dia susah nak masuk kan. Kita pilih kod yang mudah orang nak tengok. Okay, huruf yang mudah orang nak tengok, huruf atau nombor. So bila kita dah generate, kita dah setuju, kita dah berkenan pada kod tu, kita kliklah copy. Copy. Bila copy, kemudian kita boleh paste di Telegram atau WhatsApp kita. Itu ada dua cara lah. Dua cara untuk kita join team. Baru join team. Okay. Cara melalui link ataupun melalui kod. Ustazah Roslina ada nak tambah apa-apa tak setakat ni? Ustazah? Mana dah? Cikgu Mi, okey tak? Setakat ni? Okey. Ustazah dia tutup mic tadi. Oh, betul pun. Okey, jadi ini berkenaan tak ada lagi lah setakat ni kan. Nanti kalau kita dekat room meeting nanti baru kita boleh berkolaborasi macam mana kita nak berkolaborasi.
Okey, ada satu soalan. Cikgu Ana ni, kalau boleh buat team dengan kelas, murid kena download dulu Microsoft Team juga ke? Tak perlu. Macam saya bagi tahu tadilah, dia kalau kita bagi link tu, dia boleh direct je join tu, sama ada dia join melalui web ataupun kalau handphone tu lebih senang dia download apps lah. Okay, apps pun dia tak besar manalah space dia. Kalau melalui komputer tu dia boleh direct je join melalui web tu. Okay, saya tunjuk. Okay ni. Ini sidang video. Okay, ini untuk video belum lagi. Okay, dia boleh direct je join. Okay, melalui web tersebut. Tapi digalakkan untuk kita ni lah ada apps. Okay, sama ada lah handphone ataupun komputer lah. Kalau tak ada dia ada perbezaan sikit lah kan. Kalau join melalui web, maksudnya browser tu dia hanya sebagai guest sahaja. Macam tu lah. Dia tak boleh, dia tak ada kelebihan untuk nak check apa semua tu. Tak boleh lah yang tu. Dia macam akses dia kurang lah berbanding kalau kita install macam tu. Okay. Kalau katakan tak nak install sangat, dia join melalui portal Delima tu sajalah. Okay. Option yang dia boleh buat. Okay, ni berkenaan dengan team yang kita dah buat lah. Saya rasa tak ada masalah kot, cuma sebab sekarang ni saya nak masuk kepada team yang anda semua dah join, yang saya dah beri tadi. So nak balik pada tadi, kita double klik je button team. Jadi kalau katakan sekarang ni anda dah buat team anda sendiri, sekarang ni cuba masuk balik kepada team yang telah anda join mula-mula tadi, team yang grup kita sekarang ni lah, iaitu team kursus Microsoft Team 2021 ni. Okay, nak pergi balik, biasa orang dah lost dah, tak tahu nak pergi balik pada yang team yang asal kita kan. So kalau nak pergi balik, kita double klik je ikon team yang belah kiri tu, ikon yang gambar orang belah kiri tu, double klik. So dia akan balik pada paparan team yang kita ada. Okay, kemudian kita klik je team kita ni. Okay. Jadi saya tengok dah banyak post di sini. Okay, kalau kata orang lain nak respon kepada message yang telah dipost, kita reply je lah, sama je paparan dia macam Google Classroom tu. Okay, yang ni untuk check ataupun kalau kita buat kelas dalam Microsoft Team ni, kita boleh check dengan pelajar dan sebagainya. Okay, katakan ya, macam saya kan, saya buat team ni kat atas ni, kalau anda perasan mula-mula saya join ni, saya buat macam announcement lah, announcement selamat datang. Nak scroll atas banyak mesej ni. Okay, ramai dah berjaya join ni. Okay, bagus lah anda semua. Memang excellent lah. Okay, tak ada masalah. Sebenarnya yang mungkin ada masalah nak join tu mungkinlah line dia slow ke, ataupun dia tak tahu teknik yang betul. Okay, saya nak scroll atas tadi, kalau anda perasan ada mesej selamat datang. Saya buat ni. Okay, selamat datang ke kursus Microsoft Team. Saya buat header yang besar ni. Macam kita nak highlight lah message tu. Kita nak buat announcement kepada staff kita ataupun rakan-rakan guru dalam tim kita, ataupun kalau dengan murid kita nak buat announcement tugasan tu hari tugas. So kita buatlah header yang besar. Okay, macam mana cara nak buat header yang besar macam ni untuk kita highlight satu message tu penting. Okay, so caranya kita pergi kepada new conversation. Button bawah tu kan dia ada button yang warna purple, new conversation. New conversation. Okay. Sekejap ya. Ni. Kemudian ini sebab saya punya kalau kita type biasa kan, okay, salam contohnya kan. So kalau kita tak setting tu, dia akan kecil macam biasa. So
Sebab saya saya tak boleh guna, dia ada masalah untuk guna keyboard ni. Dia ada satu setting tu kat situ. Ustazah Rosina ada jumpa cari tak? Apa dia? Untuk buat header yang besar tu, dia untuk announcement. Oh, sini Cuba tunjuk. Dia ada satu create announcement. Dia banyak sangat ni ada join sebenarnya. Sekejap. Paparan dia pun ni ada kat sini. Cuba Ustazah Rosina share screen. Sebab saya ni dia ada masalah pada keyboard saya. Saya guna touch. Saya share. Sekejap. Kalau buat link ada expired tak? Tak ada Cikgu Azri Rozaimi. Dia memang kekal sampai bila-bila selagi kita tak delete team tu. Selagi tak delete team tu ataupun selagi kita ataupun orang tu tak keluar dari team tu lah. Dia kekal. Okey, ada nampak tak? Cuba share dulu. Saya dah share ni. Nampak tak? Okey. Cuba klik dekat new conversation tu. Bawah tu. New conversation ni. Bawah. New conversation. Bawah. Dia tak nampak lah juga ni. Sini. Paparan dia tu. Tak ada sini. New composition. Dah tadi. Patutnya dia ada keluar tu, tak apalah. Ni tak ada keluar ni. New announcement. Dia akan ada new announcement. Dia macam tak ada ni, paparan dia macam besar kok, tak nampak ni yang kat bawah ni. Oh, tak apa. Dia hanya ada new conversation je. Sama dia ada kejap ya, saya tunjuk yang ni. Cuba. Tak apa. Tak apalah yang tu. Contoh katakan dekat team tu kita nak hantar file. Saya share ni dulu. Sharing, share. Stop saya punya dulu. Katakan dekat chat tu kita nak hantar file, kita samalah, kita klik je dekat conversation tu. Dia akan ada gambar klik tu untuk kita share file kita lah. Bila kita klik kepada dia jadi dah. Terima kasih. Bagus. Cikgu Rohana binti Sakrani, dia dah jumpa cari. Saya minta maaf lah sebab saya punya keyboard ni sebab lama dah dia macam panas dah, dia ada problem. So dia hanya function untuk touch screen je, so saya tak dapat nak cari tu. Maknanya dah terror tu. Tak boleh dah. Yang saya pun tak ada. Agaknya kita buka dua ni saya rasa. Mungkin lah. Mungkin. tak apa. Sebab kita live dua jadi memang tak ada ni. Tak apa, nanti lepas ni dalam mood bertenang tu anda cuba cari dia untuk announcement kat new conversation tu, new announcement dia kan adalah keluar header tu. Tadi sambung untuk kita share file lah dekat ruang post ni, dekat ruang post atau ruang chat ni, kita nak direct share file, kita ambil je new conversation. Kalau kita ada file, kita klik je button klik tu yang bawah, yang pertama tu button A kecil tu, yang kedua tu button klik tu untuk kita share file. Contoh kata minit mesyuarat ke apa, kita nak share dengan team kita, kita upload je lah ataupun file kita daripada Google Drive ke. Kalau ada dalam komputer kita klik je upload from my computer, kita share lah. Kalau anda ada apa-apa file untuk sharing pagi ni ke, so boleh je upload ke dalam ruang post ni. Direct ke sini lah. Untuk kegunaan semasa. Ataupun kalau nak guna emoji, ramai dah guna emoji.
So bolehlah ambil button emoji. Okay, Fakak boleh cuba. Alhamdulillah, Cikgu Rana. Okay, moga dapat satu yang barulah pagi ni. Ni baru sikit. Ni baru asas je, base dia je. Lepas ni kita akan pergi lebih mendalam lagi. Siap ada buat meeting tu. Okay, kalau nak kata nak bagi GIF emoji ke, so kita klik lah ada GIF emoji. Okay, kemudian kalau kata nak share link YouTube, nak share on the spot link YouTube kan, ada satu yang penting. So kita klik je button YouTube tu, kat bawah tu dia ada button icon macam warna gelap sikit tu, ada segitiga tengah tu. So kita type lah, contohnya saya nak share link video saya. Ustazah pun boleh try share video kat sini. Contohlah meeting ya. Apa-apa video anda boleh share kat sini. Microsoft Teams ke. Ada satu soalan Cikgu Zavia. Ya. Cikgu Nurain ni ada tanya, Assalamualaikum, nak tanya kenapa bila kita create team ni, bila kawan-kawan kita join jadi banyak organizer. Okay. Bila kawan-kawan kita join, macam mana? Bila kawan-kawan join dalam team yang dibuat, so jadi banyak organizer. Banyak organizer. Kita maknanya dia nak set dia seorang je ke owner kepada team tu, maksud dia macam tu? Mungkin lah. Okay, kejap yang saya tunjuk. Sambung. Ni. Ini contoh saya share video. Kejap lagi saya jawab. Ini contoh saya share video video ni lah, tutorial ni. Saya kalau katakan anda tertinggal lah tadi slot yang mula-mula tadi macam mana nak login Microsoft Teams ni. Jadi saya ada buat video juga tutorial cara-cara nak masuk team melalui portal Delima. Jadi kita boleh just share direct dalam ni. Caranya kan tadi kita ambil je button video ni tadi, button YouTube bawah tu yang button segi 4 ada segitiga kat tengah yang hitam tu. So kita type je jenis video macam Teams kan, apa kita nak share video Teams ke, kita type je kata kunci. So kita boleh search, kemudian kita pilih lah video yang kita nak cari, kemudian kita klik saja dan dia akan terus masuk dalam post kita ni. Okay, tadi kan soalan tadi kalau kata ramai sangat owner dalam grup kita, jadi macam berebut kuasa lah pula kan, sepatutnya seorang atau dua orang je yang jadi owner. So kita boleh setting, sebenarnya setting dia pergi kat titik 3 tadi. Kalau kata kita owner lah, macam saya sekarang ni grup ni saya jadi owner. Kalau anda klik mungkin paparan tak sama lah sebab anda sebagai member. Okay, kalau kata ada grup tadi yang anda dah create, anda sebagai owner, anda klik je pada titik 3 manage team tu. Kita boleh ni sekarang ramai dah join ni, 91 orang dah kita hari ni, Alhamdulillah. Okay, so kita sebenarnya kita ada kuasa untuk setkan orang tu sebagai owner ataupun sebagai member sahaja. Role ni kan, macam saya grup ni saya jadi owner, saya seorang je jadi owner. So saya nak setkan orang lain pun sebagai owner, kita pilih je. Kalau katakan ada orang lain jadi owner juga, so kita klik je. Owner dan admin. Cikgu Zavia admin. Macam saya owner dan member. Okay, macam nak set orang lain sebagai owner juga, kita klik je dia sebagai member, kita klik lah owner. Kalau kata dia dah owner, kita nak jadikan dia sebagai member pula, kita tukar je. Macam tu.
Itu cara dia kita nak set kan. Ya. Okey, ada soalan kedua daripada Cikgu Chan ni. Okey, soalan kedua lah. Bolehkah join melalui email personal? Kenapa mesti MOE? Mungkin dia nak tahulah apa kelebihan kalau kita join menggunakan MOE. Okey. Okey. Macam Ustazah Raslina terang tadi. Ustazah Raslina boleh explain yang tadi? Yang Ustazah dah terang tadi. Yang mana? Yang kata nak kena join juga dengan MOE tu. Apa kelebihan dia? Kita nak join dengan MOE sebab MOE tu kan kat situ dia dah ada portal yang melibatkan Google, Microsoft dan Apple kan, satu education. Jadi bila kita join melalui MOE ni, kelebihan dia banyak lah, situ feature dia banyak dan dia memang boleh digunakan untuk sesi pembelajaran. Kalau yang personal Gmail biasa ada item-item yang tak ada sini sebab kalau kita nak create kelas tu dia macam terhad, jadi macam tu. Jadi kalau kita guna MOE memang dia akan terulas synchronize dengan Google kita sebab dalam tu nanti ada kita boleh masukkan file kita. Maksudnya Microsoft ni kita boleh joinkan dengan Google. Apa saja macam contohnya kalau kita duduk dalam kelas Microsoft, kita nak guna macam kita nak guna nota daripada Google Drive ke apa semua tu, memang kita dapat upload daripada Microsoft ni. Ada file upload situ. Ya kan Cikgu Zaviah? Ya betul. Jadi kalau kata anda join melalui Gmail boleh, bukan kata tak boleh, tak ada masalah. Cuma mungkin ada function-function yang anda tak boleh guna seperti yang orang guna ID D5 lah. Jadi kalau setakat macam kita nak join meeting je, kita nak dengar je, tak ada masalah. Kita join je guna Gmail. Takut kata wajib pula guna D5, tak ada. Dia tak terhad macam tu. Cuma untuk akses yang lebih lah. Macam tu. Oh ni maksud cikgu ni macam ni. Kalau kalau student guna email personal, dia boleh je join, masuk. Dia boleh je join, tak ada masalah. Ada masalah. Dia boleh je masuk melalui guest lah, jadi guest je. Jadi guest lah. Maksudnya orang kata dia tak adalah kelebihan yang saya beritahu tadi. Tak ada kelebihan. Maknanya kira macam tak power lah, dia tak ada power sangat lah, dia setakat boleh dengar macam tu lah, boleh je join, masalah. Mungkin maksud dia gini, cikgu menggunakan MOE. Tetapi murid-murid dia boleh tak pakai mungkin email personal? Boleh. Untuk kita boleh, dia boleh masuk, tapi masuk kelas tu tak boleh sebab dia set dah. Dia dah set dalam Microsoft ni untuk MOE. Jadi yang cikgu nak invite tu hanya MOE sahaja. Kalau budak guna Gmail boleh, tak ada masalah. Mungkin takut ada function-function tertentu lah yang pelajar tu tak dapat. Macam kata kalau kita nak buat kelas notebook ke apa, mungkin pelajar tu tak dapat nak buat kelas notebook. Function yang lebih detail tu dia tak dapat join lah. Okay, sebab saya pun ada pelajar yang tak dapat join melalui melalui MOE, so dia join ni melalui Gmail boleh. Setakat dia nak dengar pengajaran kita tu boleh je, tak ada masalah. Cuma kalau kata kita nak buat function yang lebih lagi, nak buat kelas notebook ke dan sebagainya, mungkin dia terhad lah. Sebab tu kita galakkan pelajar guna ID D5 ni selain kita nak perkasakan D5 kan. Macam tu. Cuma dia betul lah cikgu, unlimited storage untuk D5. D5 je. Okay. Sekejap saya buka. Okey, tadi sampai mana dah kita ni? Sekejap ya. Ni. Okey, masuk semula. Cikgu Zaviah tak nak terang tak yang berkaitan dengan apa tu? Add channel ke apa benda dalam kelas ni sebelum kita pergi meeting?
Belum Tetap lagi. Boleh. Okey, add channel lupa. Sekejap. Okey, sebenarnya dalam team kita ni kita boleh buat channel macam kita boleh buat bilik-bilik kecil yang lain lah, channel-channel kecil yang lain, sub channel. Contoh kata macam sekarang ni kita buat team. Team ni satu kumpulan yang besar lah, team guru-guru sekolah kita kan, pendidik sekolah kita. Jadi dalam sekolah kita mungkin ada guru HEM ke ataupun Cikgu Zavia ada soalan ni. Cikgu Zavia, ada soalan macam mana nak create code untuk invite orang join, nak create code tu macam mana? Dia ada di sebelah tadi kan, sebelah yang kita create kelas tu dia ada create code. Kat situ. Cikgu. Tadi Cikgu Zavia dah terang tadi. Ya, saya terang dah. Tak apa lah, saya ulang balik. Okay. Nak create code tadi kita klik je dekat titik 3 ni kan penting yang kita dah buat tu kan. Macam ni kursus Microsoft Teams ni ada titik 3 kat sebelah dia. Kan sebelah nama team yang kita dah buat tu. Kemudian kita pergi manage team. Mesti pergi titik 3 kemudian manage team step kedua dia. Okay, step kedua dia manage team. Kemudian kita step ketiga kita pergi kepada setting. Kalau anda buat pada group ni memang tak nampak lah setting ni sebab anda sebagai member. Jadi setting ni dia akan muncul jika anda sebagai owner pada team tersebut. Kemudian dah pergi setting, kita pergilah team code. Team code ni kalau kita belum generate dia akan keluarlah button generate. Macam saya ni sebab saya dah generate code ni, dia keluarlah code yang ada ni. Kalau kita kata nak reset balik code, kita reset lah. Okay, kita klik je button reset tu. Kemudian kita copy code tu, boleh forward. Ni ada soalan lagi ni. Berbayarkah Teams ni? Tak. Free je cikgu, jangan risau. Free. Macam anda guna Google Classroom kan, Google Meet, sama je. Kan free. Cuma kita ada kelebihan Teams ni sebab kita boleh buat meeting ramai-ramai sekaligus. Katakan sehingga 350. Kalau anda ada peserta 200 orang, nak kena buat 2 meet kan, mungkin leceh sikit, boleh, tak ada masalah. Okay, mungkinlah ada cara dia. Cuma team ni kita boleh buat sekaligus je. Lepas ni saya tunjuklah cara macam mana nak buat link meeting tu. Sekaligus dia boleh join 350 orang serentak. Macam kata kalau pelajar anda nak buat sekaligus kelas kan, pelajar yang lebih daripada 100, kita buat sekaligus. Boleh je guna team ni, tak ada masalah. Okay, dan dia adalah percuma. Okay, percuma. Guna data yang banyak ke tak masalah. Data tu memang kita guna apa-apa pun memang guna data cikgu kan. Tapi Microsoft Teams ni apa sajalah yang kita buat conversation ni dia memang nak guna strong data lah kiranya. Internet tu kena kuat lah. Okay, tadi saya nak tunjuk cara untuk kita tambah tab dekat atas tu. Kan, macam sekarang kalau anda tengok dekat atas ni saya dah letak macam-macam tab dah. Link YouTube lah. Jadi sebenarnya senang. Okay, kalau kita dah ada team ni, sebab tu saya terang tadi yang masa pengenalan ataupun kelebihan team ni, dia sebagai one stop center. Sebab segala benda kita boleh letak dalam ni, sama ada link YouTube ke ataupun website yang selalu kita masuk ke, terus kita boleh letak tab dekat atas ni. Contoh kata kita nak letak tab web delima, selalu lupa address delima apa kan. So kita boleh buat tab satu kat atas ni, kita klik je tanda campur. Kat bahagian atas tu tanda campur. Tanda campur ni. Kemudian kalau kata macam saya ni, kalau anda tengok ada kat atas tu ada tab untuk Microsoft Teams, nota YouTube lah. Saya dah buat link video, jadi saya nak letak macam sebagai bookmark lah. Kita sebagai rujukan kita akan datang, so kita letak tab untuk YouTube dalam team kita. So kalau untuk link YouTube, kita ambil button YouTube ni. Okay.
Kena letak tab kat atas ni. Sebab kalau kita letak dekat post tadi, mungkin bila dah banyak post kan, dia dah hilang dah post, dia dah naik kat atas, tak hilang. Cuma kita nak scroll tu leceh lah. So kalau kita letak tab, satu tab dekat atas tu, dia akan lekat. Okay, lekat pada tab tu. Ada link YouTube yang penting macam saya letak nota video lah dekat team tu. So kita paste je alamat YouTube tu, paste, so dia akan keluar. Okay, kemudian tu untuk YouTube macam saya dah buat ni ya. Kalau anda klik ni, saya dah masukkan team tu, link YouTube tu, tajuk dia Microsoft Team. Okay, contoh kata ni untuk lepas ni ada satu lagi saya letak link YouTube untuk cara nak buat link mesyuarat. Lepas ni saya akan ajar cara. Kalau kata anda, katakan saya ajar laju ke, lepas ni anda miss step ke, anda boleh refer balik kepada link YouTube ni lah. Maknanya kita buat sekali je link mesyuarat tu. Kemudian kita boleh guna berkali-kali sampailah bila-bila selagi kita ada things tu, selagi thing tu tak delete. Okay, ini saya dah masuk tab YouTube lah, maksudnya kita dah bookmark dah mana-mana nota yang penting. Katakan kita nak masukkan website yang penting, okay? Untuk kita guru ni website yang penting, portal delima lah kan, selalu kita lupa. Untuk website, kita kena ambil button website tadi. Sama juga, kita klik tanda campur tadi, okay, untuk tambah tab. Kalau kata YouTube, kita pilih ikon YouTube. Kalau kata kita nak bookmark untuk website, kita pilih website. Okay, website. Kemudian kita bagi nama lah. Okay, nama website. Yang ni kita bagi sendiri nama web apa. Contohnya portal delima. Okay, apa ni saya tulis ni. Okay. Portal delima. Okay, kemudian URL ialah alamat web kita lah. So, katakan kita dah buka dekat Google, kita paste je. Paste your link here. Okay, kalau kita ingat website dia, contohlah kata kalau saya dah buka contoh saya dah buka cari link dekat YouTube ni, cari link dekat Chrome, portal delima, ni kita copy address ni. Kita copy alamat website tersebut, kemudian kita pun paste je dekat dekat website tadi, kita save. Kita save. Jadi kita tak perlu lagi nak pergi Chrome ke, nak cari link ke. Kalau dia kata tak loading, klik here je. Go to website. So dia akan bawa kita terus ke website. Direct lah. So jadi kita boleh bookmark kat situ. Kalau kata dia tak apa-apa di sini, go to the site. Dia akan terus ke website yang kita dah bookmark di situlah. Anda boleh cubalah pada team anda, tambahkan beberapa tag yang penting, website yang penting selalu kita masuk, ataupun link YouTube yang selalu kita nak guna dan kita nak share dengan orang, so kita boleh tambah ke dalam tag tersebut. Satu lagi sebelum terlupa, Cikgu Zawiyah boleh bagi tahu kita boleh add cloud storage. Maksudnya kita nak add yang Google Drive tadi kan senang. Kan biasanya cikgu-cikgu banyak sangat bahan-bahan dalam Google Drive kan. Jadi boleh add storage. Okay. Jadi kita sebab tu kita kata Microsoft Team ni sebagai one stop center. Sebab kita boleh add semua cloud storage kita, maksudnya segala drive yang kita ada. Okay, contoh kata anda ada OneDrive kan. Ni ada soalan, dia kata ada Cikgu Chan tanya jumlah peserta 350 orang. Ada tak had masa meeting? Tak ada had.
Tak ada. Kalau anda nak buat sehari 24 jam boleh, tak ada masalah. Tak ada. Sebab saya pernah buat 2 jam, 3 jam selama ni tak ada masalah lagi lah. Saya tak pernah lah buat sampai 10 jam meeting kan. 2 jam lebih. Boleh lagi. Rekodnya elok masuk. Okey. Saya jawab soalan tadi yang pertanyaan yang persoalan tadi tu yang apa cloud storage kan. Katakan kita sekarang kan main banyak drive, semua drive maya, tak pakai dah pen drive, semua kita ada OneDrive, kita ada Google Drive. Biasa anda guna Google Drive lah yang banyak, tapi OneDrive pun bagus juga kita guna sebab tu saya recommend anda masuk Microsoft Teams guna ID5 sebab dia pun ada bagi OneDrive kat kita melalui ID5. ID5 ni dia dah join dengan Microsoft. Kalau OneDrive tu produk Microsoft, kalau Google Drive tu produk Google. Jadi ID5 semua dia boleh pergi. Tak ada masalah apa jenis produk pun. Jadi dengan Microsoft Teams kita boleh add semua drive yang kita ada. Okay. Drive yang kita ada. So cara nak add drive kita tu kita pergi je. Dekat file tu. Guna touch apa? Okay. Okay. Sebab Cikgu Zawiah dah ada dah add dah. Okay. Kalau kata okay, sebab saya sekarang ni saya dah add dah drive saya ni, saya dah ada OneDrive. Okay, kalau anda buka kat situ mungkin anda tak add lagi, mungkin dia ada satu je, OneDrive je by default kan. Dia memang ada OneDrive lah sebab Teams ni kan produk Microsoft, memang dia dah buat dah OneDrive tu kita. Okay, kalau kata kita nak tambahkan Google Drive kita klik je button kat bawah tu, dia ada campur add cloud storage. Add cloud storage tu katakan kalau dulu-dulu kan kita glamour lah dengan Dropbox, tapi kalau anda masih gunakan Dropbox tak ada masalah, anda boleh add je Dropbox tu ke dalam Microsoft Teams kita ni. Kalau anda belum add lagi Google Drive tu, dia akan adalah dekat senarai ni Google Drive. Okay, macam saya sebab saya dah add, dia dah tak ada dah dalam list ni. So kalau ada dalam list Google Drive, anda add saja Google Drive dan anda boleh sign in guna apa-apa ID yang anda ada lah untuk Google Drive tu. Macam sekarang saya nama Petri, sekejap. Biasalah. Tak ingat dah. Okay, apa tu, jadi kita boleh je letak kat sini. So kita dalam akan terpapar dalam Teams kita, mudah kan, senang. Tak perlulah kita nak pergi buka Google Drive pula satu tab kat Chrome, lepas tu buka pula OneDrive, banyak tab pula kan nak buka kat Chrome. So semua one stop center dekat sini, semua ada. Ini file-file saya dalam OneDrive. Okay. Okay, so kita boleh tengok kalau kata nak share dengan orang pun kita boleh share dengan orang. Okay, kalau nak tengok file kita yang dalam Google Drive pun kita ada. Okay, kalau nak kata nak guna account lain untuk Google Drive, kita sign out saja account ni, masuk kepada account yang lain. Okay, untuk drive lah. So Cikgu Zawiah, kiranya kan kita dah ni masa kita pun dah menghampiri dekat 1 jam setengah dah. Eloklah kita masuk ke meeting sekejap kot. Okay. So, macam mana? Okay. Terima kasih Ustazah Sina, tolong ingatkan saya. Seronok sangat Cikgu Zawiah, dah lupa dah. Kita kalau dah bercakap ni memang kita tak kalau ingat. kita banyak lagi produk Microsoft ni, kalau kita nak guna whiteboard ke apa benda tu kiranya panjang lagi masa. Jadi kita berkenalan dengan yang ni dululah. Okay, whiteboard nanti next time ke macam mana? Okay, sekarang ni saya terus masuklah kepada macam mana cara nak buat meeting. Ini yang paling penting sekali. Cara kita nak buat link meeting tu, sama ada kita nak buat kepada rakan-rakan guru kita ataupun untuk pelajar kita lah. Okay, so cara ni sangat mudah. Okay, anda kena tengok betul-betul dah step ni. Okay, dia ada satu button dekat atas ni.
Okay, kalau kata anda berada dalam teams yang sekarang ni, anda bolehlah masuk kepada teams yang anda dah create tadi, anda cubalah buat dalam team tersebut lah. Okay, secara dia pergi kepada button meet dekat atas sebelah kanan. Atas sebelah kanan, okay, ada button meet, dia ada macam ikon kamera tu meet. Meet ni, okay, dia akan keluar, nampak tak Nampak tak Ustazah Rusina yang paparan yang warna hitam ni? Meet ni ada? Meet ada, tapi saya dah buka satu paparan hitam Microsoft Teams new channel meeting. Ada nampak tak? Share screen. Ada. Okey. Jadinya bila kita klik button meet tadi, button yang gambar kamera tu, kita dia akan buka satu paparan hitam ni, choose your audio and video setting for new channel meeting ni. Kita tukar. Kita tukar nama mesyuarat yang kita nak buat lah. Mesyuarat apa? Tergempar. Tak nak lah tergempar, panitia lah. Okay, contohlah kata apa-apalah mesyuarat rasmi ke, kita bagi nama kepada mesyuarat tersebut, sebab link ni kita nak pakai sekali selama-lamanya. Okay, kita buat sekali, tapi kalau anda nak buat banyak kali pun tak ada masalah. Okay, kalau anda rajin. Okay, so bagi nama kepada mesyuarat tu, kemudian kita join now. Kita join sekejap je untuk kita dapatkan link sebenarnya. Kita klik, lepas kita dah bagi nama kepada mesyuarat tu, kemudian kita klik je join now, kemudian connecting. Okay, kejap. Okay, yang ni bukan kita nak terus join kepada mesyuarat. Yang bila kita dah klik join now tadi, kita nak ambil link tu, link mesyuarat tu kita nak bagi dekat orang. Lepas kita dah klik join now, dia akan ada satu rantai dekat tepi ni, dekat type a name tu, sebelah tu dia dah ada rantai. Okay, kita klik je rantai tu untuk copy to clipboard. Rantai ni untuk kita copy link. Untuk klik rantai, maksudnya kita copy link mesyuarat ni, lepas tu kita keluar lah. Sebab kita masuk ni nak ambil link je, lepas tu keluar. Okay, kemudian tadi kita dah copy kan, bila klik rantai kita dah copy, kemudian kita paste dalam kita punya conversation ni. Dekat kita punya conversation ni, banyak conversation ni. Mana conversation saya ni? Sekejap ya, turun bawah ni, banyak sangat kat sana. Scroll ke bawah ni. Okay, saya mana ni? Asal tak keluar dia punya conversation saya bawah ni. Banyak sangat. Sekejap, saya scroll dulu. Kena tutup banyak sangat tu. Banyak sangat. Sekejap. Pening lah. Ya, saya pun tak keluar yang ikon kat new conversation. Tak ada. Paparan dia agaknya berat kot sebab kita pakai dua ni kot. Kejap saya buat dalam ni jalan mula lah. Saya tunjuk, saya buat dalam saya ni untuk tunjuk contoh je. Ada tapi saya tak boleh buat ni. Ni sebab apa? Ni ada kan. Saya nak terambil ni. Ada apa saya tunjuk semula? Okay, kita copy. Saya tunjuk dalam tim hot saya buat tadi, banyak sebab saya line saya pun tak berapa kuat sangat. Tapi keluar yang lain, memang conversation tu tak keluar. Tak apa. Saya tunjuk yang tim yang baru saya, semula saya tunjuk semula. Kalau anda ada tim yang anda baru buat tu, anda boleh je masuk pada tim yang anda baru buat tu. Kemudian saya tunjuk dari awal tadi saya pergi kepada Meet. Okay, kemudian
Banyak sangat. Kemudian Banyak sangat ni. tak apa, biarkan. Dia buat ke dalam tim yang dia baru buat tu je. Okey. Kemudian kita typelah mesyuarat rasmi katakan. Tajuk mesyuarat kita. Okey, kemudian kita klik join now. Okey, join now. Sekejap ya. Join ni untuk kita create kita dapatkan link meeting tu lah. Okey, nak dapatkan link meeting kita ambil rantai. Okey, step kedua kita ambil rantai, copy to clipboard. Bila kita klik rantai tu dia sebenarnya dia auto copy lah. Rantai tu maksudnya copy. Ni ada soalan sekejap Cikgu Zawiyah. URL ni Cikgu SK Teluk Menara ni kena tunggu dulu sebab dia ada 2 kali tau link, bukannya maksudnya dah dapat dari rantai tu kira ada satu lagi. Ya, Sebab betul. tu tak jadi. Yang ni saya nak tunjuk ni. Ini saya tunjuk ni. Sabar-sabar Cikgu. Okey, bila kita klik rantai tadi, baru sampai rantai ni. Rantai ni untuk kita dapatkan link. Kemudian kita leave. Okey, kemudian kita klik dekat new conversation. Okey, kemudian kita paste. Tadi kita dah copy, sekarang kita paste. Ni kita paste. Bila kita paste, dia akan keluar perkataan join Microsoft Team Meeting. Sebenarnya dalam perkataan join tu dia ada satu link yang panjang. Okey, kita klik pada perkataan yang dia garis tu, join Microsoft Team Meeting. Kita klik kanan pada perkataan tu, dia akan ada satu menu copy link. Kita copy je link pada perkataan join Microsoft Team Meeting tu. Kita kena copy sebab dalam nampak perkataan tu sebenarnya dalam tu dia ada link yang panjang. So kita klik kanan pada perkataan tu, copy link, kemudian kita paste lah dekat bawah, dekat ruang kosong bawah dia. Ctrl V. Barulah ada link, dia akan muncul link yang panjang-panjang. Link panjang sebenarnya dia bersembunyi di dalam perkataan join Microsoft Team Meeting. So kita kena klik kanan pada perkataan yang dia garis tu, kemudian kita copy link, kemudian kita paste pada ruang kosong ni, kemudian kita pun enter lah. Enter ataupun kita klik button send yang segitiga bawah ni pun boleh. Jadi link yang panjang ni lah kita beri pada orang lain. Kalau nampak panjang kan kita shorten lah, sama ada kita guna bit.ly ataupun GG lah. Kita ringkaskan link yang panjang tu dan kita boleh bagi dekat orang lain ahli ke dalam tim. Jadi mesyuarat ni, link mesyuarat ni kita buat sekali je. Tentu kita boleh guna dah banyak kali. Di sini kalau nak senang saya pin je dekat message ni kan. Saya klik ni titik 3, kita pin ni, pin message ni. So kita this message will be pinned for everyone who views the channel. So kita tahulah message ni untuk link meeting. Kalau anda nak senang, anda shortcutkan link yang panjang-panjang tu. Jadi anda semua jangan risau sebab dalam tim yang saya dah buat tadi, saya dah buat nota lah, macam mana cara untuk kita buat link meeting tu dalam bentuk video tadi yang saya ada share dalam grup kita lah, khusus Microsoft Teams ni, video ni tadi kan. Jadi anda boleh tengok balik lah step tu. Ni yang ni dalam tab tu saya dah masukkan lah cara-cara je. Ni mudahnya buat link mesyuarat, satu kali je buat, boleh guna berkali-kali. Jadi saya dah tunjuk cara dalam video ni, anda boleh tengok balik dan cuba buatlah bersama pelajar ataupun rakan-rakan guru anda. Ustazah Rosina ada nak tambah apa-apa lagi tak? Rasanya setakat ni tu dah jelas lah kot. Kecuali ada yang bertanya kita jawab lah insyaAllah. Ada soalan lagi Cikgu Mi? Okey, setakat ni tak ada. InsyaAllah boleh teruskanlah dengan ni untuk sesi kita ni nanti insyaAllah. Okey,
Kalau nak join boleh ke kita? Yang penting cikgu kena faham macam mana nak create team dan nak create link untuk meeting tu. Itu yang macam nampak macam apa kita rasa macam confused lah macam mana nak ambil link meeting kan. Jadi kalau kita dah faham step macam mana kita nak join kelas tadi, nak join team, lepas tu kita akan create link meeting tu, insya-Allah kita boleh buat. Sebab saya pun suka guna Microsoft Team ni untuk adakan meeting kat sekolah ke apa benda masa PKP ni, walaupun kata tak ramai cikgu, tapi rasa senang sebab kita dah create kelas kan. Nanti kalau nak buat lagi meeting yang kedua, ketiga pun masuk kelas yang sama je. Macam tu. Okey, saya tak tahu dah nampak ke tak ni paparan. Saya try join je meeting yang ada banyak link. Jadi kalau anda buat banyak link, jadi orang confused nak masuk mesyuarat yang mana satu kan. Jadi saya pun main klik lah. Satu je. Jadi kita buat satu je. Kalau kata anda nak buat mesyuarat lain-lain, anda buat banyak channel lah. Dalam team tu anda buat banyak channel. Create channel lah, mesyuarat untuk panitia, buat satu channel dalam team tu kan. Jangan kita letak semua dalam tu, nanti orang pening tak tahu nak join yang mana. Okay, buat banyak-banyak delete dalam satu team tu boleh je. Apa anda buat team yang lain ke? Okay, saya nak nampak tak sekarang ni paparan yang saya dah join meeting ni? Nampak. Okay kan? Saya tunjuk sikit lah Tapi kat sini, okay Cikgu Zawiyah, sebab apa kita dah buka kelas kan, jadi banyak sangat. Saya rasa ada cikgu ni tekan je join meeting, dah ada 10 dah meeting dalam tu. Saya pun tahu yang mana nak join. Tak apa, sebab saya tunjuk je yang paparan ni kan. Jadi saya main klik je lah mana-mana. Cikgu dah faham konsep dia tu, tak apalah step nak buat tu. Jadi nanti lepas ni cikgu boleh try apply dengan pelajar cikgu lah, pakai satu link je untuk satu team tu supaya senang kan. Kita forward link tu je so dia join. Jadi contoh katakan sebab ni saya pun tak boleh nak buka kamera untuk team ni sebab saya dah guna kamera untuk StreamYard ni. Jadi dia salah satu je lah. Jadi kalau kata kita nak share screen tu, kita pilih je ikon yang sebelah button merah leave ni, dia ada untuk share screen, dia ada button anak panah, peta anak panah tu, tu untuk share screen. So kita boleh pilih lah kita nak share desktop ke, kita nak share window yang mana, ataupun untuk kita guna whiteboard ke dengan pelajar, kita ambil je untuk whiteboard. Kita boleh conteng-conteng lah nak buat kira-kira matematik ke apa, nak buat carta apa, semua senang. Kita guna je whiteboard tu, ataupun kita nak share PowerPoint je. So kita pilih lah PowerPoint. PowerPoint tu anda kena buka dululah, senang buka dulu siap-siap. So nanti bila nak share screen tu kita pilih je PowerPoint tajuk yang mana kita nak share dengan pelajar. Ataupun window ni apa saja yang kita dah buka, dia dah memang tertera kat situ, pilih je. Kita bukalah siap-siap kat sini. Jadi kita nanti nak share screen tu kita pilih je window yang mana kita nak buka, ataupun kalau PowerPoint kita pilih yang bahagian PowerPoint lah, kita nak share yang mana. Tu untuk share. Jadi kalau kata anda nak on camera, kita on je ke atas, ada button kamera, kita on lah. Kalau nak ke speaker, ada gambar mikrofon tu, kita buka je biasa. Kemudian kalau yang titik 3 atas ni kan, sebelah kamera tu dia ada 1.3. Titik 3 ni titik 3 ni kalau kata untuk mesyuarat ni kita boleh tulis terus ni meeting notes ni dekat menu meeting notes. Meeting note boleh type terus, nanti meeting yang telah di type tu akan masuk ke dalam team tu. Jadi akan di-share automatik lah kepada semua ahli team tu. So senang di situ, boleh terus type meeting notes. Okay, di dalam cikgu, ada macam soalan ke apa tu, walaupun link Teams boleh digunakan berkali-kali walaupun merekod.
Walaupun memang setiap kali kita meeting, kalau kita tekan button record, dia akan record. Nanti kalau nak buat lagi, guna link yang sama, record balik. Tak ada masalah. Okey. Kalau nak rekod sama, nak pergi kita mesti pergi titik 3 ni lah. Masa kita buat sidang video tu, kita pergi je titik 3, dia ada start recording. Tapi yang bestnya Microsoft Teams ni, bila kita dah record, dia akan auto masuk ke dalam team kita tu, dekat ruang, dia akan masuk dekat bahagian post kita. Tak perlulah kita nak share link lagi apa. Kadang-kadang orang beritahu kita tolong share link yang tadi tu, kan mesti kita, orang nak request dengan kita kena share link. So yang ni tak perlu dah, orang tak perlu request lagi dah dengan kita. Dia akan auto masuk ke dalam team tersebut dan semua ahli team tu akan dapat akses recording meeting tu. Dia boleh tengok balik. Dia akan masuk dekat bahagian post, tab post kita. Lepas kita dah habis meeting tu, kita stop recording, dia akan auto masuklah dekat bahagian post. Kemudian yang ni apply background effect pun kita boleh pilih lah. Kita boleh tukar lah background dia semua. Dan kalau saya on kamera ni bolehlah tukar background semua. Sebab saya tak boleh Cuba on cikgu lah. Zawiyah tu, stop can dekat StreamYard. Cuba tengok. Stop can kat StreamYard. Sekejap ya. Okay, saya tukar background ni katakan. Saya on camera. Okay. Turn camera on. Okay, apply and turn on video. Sebab saya guna, tak tahu jadi ke tak ni, sebab saya guna snap camera tadi. Mungkin kamera saya guna untuk snap camera kot. Tak nampak. Tak nampak sebab tak boleh, sebab saya dah guna untuk snap camera. Ada sebab saya on lagi. Ustazah Rosillah boleh try lah kot. Masuk, kalau dapat tu boleh share dengan dia orang. Ataupun peserta, mana-mana peserta dia nak on kamera ke, boleh apply background effect lah kat situ. So saya on balik lah di sini. Sekejap, saya cuba. Tak apa, dia boleh try nanti. Lepas tu yang saya sukanya sebab team ni dia seronok kan, sebab kalau kita tengok, kalau anda tengok dekat saya punya thumbnail video yang saya buat kan, kita boleh ambil gambar ramai-ramai sekaligus. Okay, macam ni saya buat. Macam best lah dokumentasi kita kan. Jadi kalau peserta sidang video tu kita boleh gambar ramai-ramai dalam satu dewan kuliah macam tu. Okay, together mode kamera, seolah-olah macam kita berada dalam satu dewan persidangan. Contohnya macam gambar ni lah yang saya tunjuk ni. So bila kita dah dapat turn on kamera tu, kita boleh ambil gambar ramai-ramai macam ni. So saya tunjuk cara. Saya tunjuk je lah tempat nak ambil dia, sebab saya tak boleh nak show sekaligus kat sini kan. So cara dia, kita ambil tadi dekat titik 3 tu, titik 3 tu kan, more action. Wow, okay. Sekejap. Dia ada together mode. Nampak tak? Semula saya tunjuk. Dia pening tu ni. Mana satu? Dia pening dah sebenarnya ni. Tak boleh dah. Sebab apa pening banyak sangat ni. Tak apa. Saya pun memang tak ada dah. Sebab apa dekat ni kamera dah ada 9 dah meeting. Saya tak tahu yang mana yang masuk. Cuba Ustazah Rosillah, aku masuk satu mana-mana lah. Apa tu share screen. Dapat tak? Yang mana yang paling latest ni? Aduh. Hari Ustazah, Ustazah, cuba share screen Ustazah. Okay.
Okey, kejap. Saya punya, saya share. Lepas tu tutup kamera ni untuk kita tengok dalam ni Ustazah keluar Okey, tau. nampak tak? Okey. Okey. Tu cuba tengok tu 9 meeting. Yang mana satu tah ni? Ambil lah satu yang mana. Yang ni Masuk kot. je. Kita tunjuk dia punya menu dia. Dekat mana yang together mode tu je. Kita just tunjuk Okey, cara meeting dia. 6 Lepas tu dia okey. apply. Dia apply sendiri. Yang ni kot. Ambil je mana-mana. Join. Okey. Ni dia nak suruh ni. Saya kena turn off ni dulu Cuba tengok kamera saya turn off dulu. Sini. Okey. Tak tahu jadi ke tidak ni. Dari tadi je buat ni tak jadi juga. Okey, bila saya dah buka kamera ni gelap je ni. Okey. Tak apa. Tak payah. Okey, sekiranya mungkin dari segi perisian team ataupun dia memang dia tak boleh nak kongsi lah. Cuma komputer kita dia boleh share satu device saja. Kalau kita guna dekat StreamYard, dia tidak akan keluar dekat team. Kalau cikgu nak untuk cikgu lain-lain lah, untuk aplikasi lain, kalau cikgu nak guna 2-3 kamera, cikgu boleh guna OBS lah. OBS ni dia OBS dia boleh. dia akan create macam virtual drive, virtual device yang cikgu boleh create. Maknanya 2 tempat pun, 3 tempat pun cikgu boleh guna kamera. Okey, tak apa. Saya dapat tak tengok skrin hitam saya ni, meeting now ni? Boleh kan tengok kan? Boleh. Okey, saya nak tunjuk yang together mode tu je. Tadi kita klik titik 3, kemudian dia ada together mode preview. So kita bila semua kalau kita kelas kan untuk pelajar, kita bagi tahu pelajar semua turn on camera. Okey, nak ambil gambar. Okey, so lepas semua dah turn on camera, kita klik lah together mode preview. Dia bila kita buat together mode tu, dia akan dapatlah macam yang saya dekat thumbnail YouTube saya tu. So cikgu boleh try lah dengan pelajar atau kawan-kawan cikgu. Okay, seolah-olah kita berada bersama lah dalam satu dewan macam. Okay, titik 3 together mode. Tu. Okay. Jadi saya rasa saya haraplah cikgu-cikgu dapat apply bersama pelajar atau bersama rakan-rakan sekerja lah untuk kita buat mesyuarat dan senang untuk kita buat dokumentasi, terus tulis kepada dalam meeting notes, dia akan terus masuk dalam Teams kita. Kemudian dokumentasi bergambar, kita boleh buat together mode preview. Okay. Dan seterusnya lah yang lain-lain kita record, dia akan auto masuk ke dalam team kita. Okay. Dan kesimpulannya dia adalah one stop center untuk bidang tugas kita lah, segala kerja buat kita semua akan masuk dalam Microsoft Team. Okay, ada Ustazah Rosina, ada nak tambah apa-apa lagi tak? Setakat ni rasanya dah jelas kot. Alhamdulillah lah tu. Dah cikgu-cikgu, sebab kita nampak ni sebab tahun lepas PKP 1 kita dah pernah buat kan. Mungkin cikgu-cikgu masih blur, tak apa nampak, tapi sekarang ni cikgu-cikgu dah rasa macam berkeperluan menggunakan Microsoft Team. Sebab tadi bila kita create team, kita nampak cikgu-cikgu dah boleh join, cikgu-cikgu pun dah nampak berminat kan, dah ada hala tuju. Sebab sekarang ni kita dah fokus kepada Delima. Sebab bila cikgu dah faham apa yang ada dalam Delima tu, apps apa dulu, cikgu fokus semua kita macam contoh saya, cikgu Zawiyah, cikgu Suhaimi, Google kita guna, Microsoft kita guna kan. Jadi benda tu kita dapat apply dan kita combine dalam PDPC kita supaya dia nampak menarik. Jadi jangan ingat kalau contohnya kita guna Meet kan, Google Meet, kita tak boleh nak guna produk Microsoft. Tak boleh,
Boleh, sebenarnya boleh dan itu menarik. Okey, contoh saya cerita sikit je lah kan untuk menarik ni. Contoh saya nak mengajar student, saya hanya menggunakan, kita tahu student kita memang ambil masa jugalah nak masuk team ni. Diorang pun tak tahu macam mana team yang diorang tahu Meet, Google Meet kan. Tapi bila kita ber-Google Meet, saya combine Microsoft ni. Cuma saya pakai whiteboard Microsoft. Jadi senang nak mengajar. Jadi seolah-olah saya rasa macam kita duduk kat sekolah, kita boleh menulis-menulis, murid kita pun ada respon, dia dapat baca buku teks, jadi lagi menarik gitu. Jadi gitulah sedikit sebanyak perkongsian saya ni tak prepare pun untuk bersama Cikgu Zawiah lah, last minute ni nak bersama Cikgu Zawiah. Jadi tak ada benda pun, saya cuma dengar macam itu je lah, dah bantu apa yang perlu. Dan kalau ada kesilapan daripada saya mohon maaf lah kan. Macam itulah, saya pun masih belajar lagi explore itu ini. Okey, alhamdulillah kerana diberi kepercayaan oleh PPD Kuala Terengganu, dan saya mengucapkan beribuan terima kasihlah kepada pihak penganjur PPD Kuala Terengganu. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih banyak-banyak Ustazah Roslina kerana sudi join sesi pada pagi ini atas permintaan Cikgu Suhaimi lah. Okay. Jadi akhir kata kalau kata anda macam lupalah nak buat link syuarat ke tadi, cara nak join team dari Delima, jadi anda boleh rujuk balik nota video yang saya dah letak dalam team ni, dekat tab ni. So anda boleh klik je tab ni, nanti akan ada lah video yang saya dah buat untuk anda untuk refer balik, ataupun kalau cikgu lain ada bertanya, anda boleh forward je lah link tu, atau pelajar tanya boleh forward je link tu. Dan juga nota dalam bentuk PDF ni anda boleh masuk je link ni bit.ly/nota teams. Ini dalam bentuk PDF. Yang tadi yang dalam teams tu dalam bentuk video. Itu sedikit lah untuk sesi pada pagi ini. Saya mohon maaf lah jika terdapat sebarang kesilapan ataupun sebarang teknikal kekurangan dari segi teknikal di sini, dan saya berharap anda dapat gunakanlah segala platform yang diberikan kepada kita, sama ada Microsoft ke, Google ke. Anda boleh cuba semua dan boleh membezakan mana yang lebih serasi pada anda, dan tengok kelebihan pada setiap platform tersebut. Okay, saya serahkan kembali lah kepada Cikgu Suhaimi. Okey, terima kasih pada semua yang terlibat, Cikgu Zawiah dan Ustazah Roslina. InsyaAllah kita akan ada satu lagi sesi nanti, insyaAllah menggunakan Microsoft Teams juga. Tetapi fokus kita nanti insyaAllah kepada pengajaran. Kalau kita tengok dalam PDPR bawah ni, ramai cikgu yang mesej pada kita lah, pada JU-JU bagaimana nak melaksanakan PDPR yang bagus. Sedangkan kalau kita tengok aplikasi yang ada dalam Microsoft Teams pun mungkin cikgu boleh gunakan seolah-olah cikgu mengajar dalam kelas. Kita ada Microsoft Whiteboard. Kita boleh guna whiteboard tu dalam kelas yang mana murid-murid pun boleh berinteraksi sebagaimana ada dalam kelas. So aplikasi ni memang telah disediakan oleh Delima lah ataupun KPM untuk cikgu-cikgu gunakan, dan menggunakan akaun murid pun supaya kita ada kolaborasi secara digital nanti insyaAllah. Okay. Jadi terima kasih pada semua. Saya sebagai penganjur, salam takzim daripada Tuan PPD kita, Tuan Haji Jalani Sulom, yang mana telah banyak memberi kepada kita lah cadangan-cadangan supaya kita menyebarluaskan ilmu-ilmu khususnya bagi memenuhi keadaan sekarang ni, kita yang dilanda COVID-19 ni. Dan insyaAllah walaupun nanti insyaAllah kita akan ada pembukaan sekolah, tetapi cikgu masih lagi boleh menggunakan platform Team ni sebagaimana kita menggunakan Google Classroom. Okay. Jadi saya rasa itu saja. InsyaAllah kita akan berjumpa nanti insyaAllah pada sesi yang berlainan. InsyaAllah kalau ada cadangan, so saya minta lah pada tuan-tuan dan puan-puan
untuk kemukakan cadangan-cadangan nanti melalui portal kita ataupun melalui TV kita lah nanti, insyaAllah, kalau tuan-tuan ini. Dan juga saya minta pada tuan-tuan dan puan-puan akhir sekali lah untuk subscribe ataupun tekan loceng channel TV PPD ini untuk notifikasi pelbagai aktiviti pembelajaran dan latihan. So saya percaya besok pun kita akan ada satu program untuk bahasa Inggeris melalui TV PPD ini. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih ahli panel yang ada. Terima kasih pada semua yang bersama-sama mengikuti siaran ni. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi insya-Allah. Okay, Assalamualaikum. Salam.